A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan puji-pujian pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayidina Muhammad, yang membekalkan kita kesempatan sekali lagi umur yang panjang dan sehat dan dapat masuk dalam majlis ilmu. Ini merupakan hadiah teragung ataupun hadiah terbesar yang kadang-kadang tidak dirasakan berharga oleh kita. Mari kita sama-sama merasakan bahawa nikmat paling besar, paling istimewa adalah nikmat masih hidup. Dan oleh kerana kita menghargai hidup, maka hidup yang kita ada, yang Allah bekalkan sikit-sikit lagi ini adalah hidup yang ingin dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan mencari jalan balik berjumpa Allah. Ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Jawatankuasa dan pada pihak perempuan, adik-adik, kakak-kakak yang diberi Allah kesempatan untuk bersama sekali lagi. Dan pastinya lah jawab tajuk kita hari ini nak senyum. Bagaimana senyum itu jadi penyembuh, bagaimana senyum itu jadi pelerai segala kesulitan. Sebab itu saya membawakan buku yang ditulis oleh penulis terkenal Latazan, yang tajuknya pun Tersenyumlah. Kalau tak boleh senyum juga masalah besar sebenarnya. Jadi sebagai hamba Allah, sebab jangan kata apa tajuk Umi ni tak tahu lagi ke tidak. Ini tunjuk terus-terus. Artinya semua tajuk yang Umi bagi itu ada referensinya. Maka kekuatan yang nak diangkat ialah bagaimana agaknya kita nak merasa nikmat. Ada orang senyum, selfie semua senyum, tapi nikmatnya tak ada. Okey, apa itu nikmat? Apa itu rezeki? Apa itu berkah? Tiga benda yang sangat hebat ini. Jadi kalau kita kata kita ada nikmat yang sangat hebat sebab sudah masuk dalam majlis ilmu, ini rezeki ke bukan? Rezeki. Maka kita kata ada orang dapat nikmat belum tentu jadi rezeki. Ada orang dapat rezeki tapi belum tentu jadi berkah. Ada rezeki nak apa? Berkah, betul? Ada rezeki namanya umur. Jadi nak berkah, nak ilmu, umurnya jadi berkah. Macam mana nak berkahkan ilmu umur? Buat hidup ini gembira, buat hidup ini lapang, buat hidup ini tenteram, buat hidup ini boleh buat ibadah sebanyak-banyaknya. Dalam, bukan ke masjid, bukan ke surau saja, di mana sahaja. Sebab itu kalau kita melihat balik perwatakan junjungan besar, orang yang tidak pernah berhenti senyum, sama ada dengan musuh, kanak-kanak, orang tua, orang muda, lelaki, wanita, dengan syarat senyumnya tak adalah sampai hai. Jadi senyum selfie kita tu, kita bahagia ke tidak agak-agak masa senyum? Kalau kita senyum tapi tak bahagia, bermakna dapat rezeki tapi tak dapat berkah. Jadi sekali lagi dalam hidup kita nak cari nikmat, betul? Kita dapat nikmat namanya rezeki, betul? Maknanya kalau nikmat, katalah kalau orang kaya, nak faham ni kena jelas betul-betul. Okey, kalau kita kata orang yang dapat harta, dia dapat nikmat. Nikmat itu jadi rezeki atau tidak? Katalah kalau dia dapat 10 ataupun dapat 10,000, tapi keperluannya hanya 1,000. Jadi dia pakai duit tu hanya 1,000. Bermakna yang jadi rezeki dia berapa? 1,000. 9,000 lagi bukan nikmat. Bukan rezeki. Nikmat tetap nikmat, tapi bukan rezeki. Apa sebab dia bukan rezeki? Kerana tidak dipakai. Kat rumah ada tudung 20 keping, tapi tidak dipakai. Okay? Syukur Alhamdulillah dapat hadiah tudung, dapat itu lelong tudung, dapat diskaun tudung, dapat macam-macam, betul? Beli satu dapat satu, betul? Ribut kita beli, pakainya satu je.
Tapi sebab ada satu beli satu, jadi dapat tawaran itu nikmat, betul? Dapat beli rezeki, betul? Tetapi rezeki itu belum tentu berkah sebab tidak digunakan. Ada orang guna tapi menderita. Ada orang gajinya sama, tapi kawannya gajinya wah senyum secukup setiap bulan. Gajinya orangnya tenteram, keluarganya sehat, orangnya bahagia. Tapi ada orang gajinya sama tapi tak cukup. Siapa jumpa tak cukup banyak ni? Siapa jumpa tak cukup banyak bermakna apa? Berkahnya kurus. Ataupun rezekinya diguna untuk tayar kereta pancit, itu rosak, ini rosak, sakit, luka, jatuh, patah dan sebagainya. Digunakan untuk perkara-perkara yang sulit ataupun yang banyak sangat jumpanya. Itu pun satu tanda mengatakan rezeki kita kurang berkah. Yang kita nak cari bukan sekadar nikmatnya, bukan sekadar rezekinya, tetapi yang nak cari ialah berkahnya. Jangan berhenti kat rezeki. Syukur alhamdulillah dapat rezeki. Tapi dapat rezeki sehat tidur, ngantuk, letih. Jadi nikmat hidupnya tak ada. Jelas? Jadi rezeki wajah cantik. Siapa wajah cantik kat saya? Semua cantik. Jadi cantiklah dengan senyuman. Praktis senyum dengan diri sendiri. Gila tak? Dr. Najah orang gila ke apa? Okay. Oleh itu sekali lagi murahkan supaya urat-urat ni nampak. Orang yang senang senyum, urat masa ni nampak boleh senyum. Sama juga orang yang masam nampak. Tak payah pura-pura lah selfie. Tapi sebenarnya daripada 24 jam 2 jam aja senyum. Lain semua masam. Ni ramai orang masam-masam lagi. Nak campur gula apa kat nak bagi mana. Betul? Sebelum itu Min ucapkan terima kasih atas sumbangan di Palu. InsyaAllah Min selamat sampai balik tu seminggu lebih sudah. Selama 5 hari kongsi sikit cerita. Satu lawatan yang sangat menakutkan. Minta maaf banyak kita keluar sikit. Ni nak senyum ni kan. Doktor pergi Palu tak nak cerita pun. Kita cerita sikit. Pengalaman Umi di Aceh 10 hari selepas tsunami. Kita banyak kesian. Tengok mayat. Bawah jambatan, bawah runtuhan tersepit, gemuk, bulat, semua dia. Yang luka, yang keput. Walaupun gerun lah juga. Kita tak pernah tengok mayat golek-golek kan. Kita jumpa satu mayat kat sungai pun dah riuh. Betul? Tapi ni tengok asyik gitu je lah. Okay. Tetapi pengalaman mi di Palu walaupun setelah 2 bulan. Mi sampai betul-betul 2 bulan berlalu peristiwa. Dan berlakunya tsunami. Pertama berlaku gempa. Kedua, gempa goncang semua Palu. Okey. Dalam masa yang sama berlaku gempa, tsunami dan tanah longsor. 3 serentak. Ni teguran Allah. Tu yang dia kata, minta maaf dengan Ustaz, dia rakam ni tapi nak cerita juga supaya kita jangan banyak sangat senyumnya, banyak sangat ketawanya sampai berlebihan sehingga lupa bahawa janji Allah sangat-sangat pasti. Pertolongan Allah dekat, sentuhan Allah dekat. Palu disentuh Allah dalam bentuk yang sangat-sangat tragis. Kerana di sana ada banyak benda-benda yang paling memalukan dan memilukan. Kalau kita tengok dalam video, kita nampak di pantai banyak. Betul? Yang kata masjid terapung. Bukan masjid terapung, masjidnya dah tenggelam di air. Contohnya. Artinya 1 kilometer dekat setengah kilometer daripada pantai tak habis, semua runtuh. Semua hotel-hotel mewah rubuh habis semuanya. Rupanya di pantai itu bukan saja adanya pesta apa yang kita katakan pesta syirik itu, tetapi juga di kawasan itu memang lubuknya pelacuran segala bentuk.
Okey, kalau ikut dikira dia kata ada 3,000 LGBT di sana. Sangat besar jumlahnya. Dan aktiviti mereka sangat-sangat memalukan dan memilukan. Tak kira siang, tak kira malam. Ini laporan terus daripada penghuni yang tinggal di Aceh dan juga orang-orang yang membawa kami sebagai pemandu. Itu yang pertama. Artinya dia terbalik yang di pantai itu ditarik habis semua. Tak ada seorang pun yang selamat. Yang ada jenazah-jenazah yang sempat timbul dan sebagainya. Yang majoritinya tenggelam. Okay. Datuk Bandarnya masih tak dapat ditemui kerana orang nak bunuh dia. Sebab membenarkan peristiwa itu walaupun sudah diperingatkan. Okay. Itu satu yang kita kata, kalau kita langgar perintah ulama, kita langgar perintah agama, bermakna kita langgar perintah Tuhan. Bila kamu langgar perintah Tuhan, Allah hentak sekaligus. Dan hotel-hotel dan rumah-rumah yang kita rasa tak cantik ni, walaupun sedikit macam ni dengan kedai-kedai, dia seorang aja Allah ambil ke tepi macam ni. Bagaimana Allah pilih yang mana dia mahu, yang mana dia tak mahu. Dari kedai tengah ni dia ambil, kedai tepi masih dalam perniagaan macam biasa. Besi-besi curucuk dia elok terjuntainya. Macam mana Allah roboh. Mengingat masa September, dia cakap New York yang 11 September, yang mana satu tu je. Ini memang naik bulu rumah sebenarnya. Allah pilih mana yang dia tak suka, hancur semua. Hancur sehancur-hancurnya. Okay? Pantai dah memanglah sepanjang pantai. Kapal dia naik ke darat dan semacam-macam Aceh juga. Itu yang di pantai. Dalam kawasan pedalamannya sikit, dalam 10 km begitu, yang berlaku yang Ustaz apa cerita yang blender tu. Okay. Memang rekahan-rekahan yang kita tengok dalam video, Allahu Akbar, kan buminya merekah tu bukan rekah macam kita nampak tepi jalan. Merekahnya telan rumah, telan masjid, telan kawasan perumahan. 2 kawasan perumahan yang kami dapat melawat sudah jadi rata. Sebab rekah tu setelah telan mangsanya tutup. Pertama rekah ke bawah, runtuh. Katalah kalau jalan raya yang masih ada, kata lomi ke atap ni, yang runtuh tu, yang rekah tu sampai lantai. Okay, salah seorang mangsa sempat kami jumpa seorang imam, dia melihat masjid yang tenggelam, dia melihat rumah dia tenggelam. Termasuk 14 anak beranak, cucu cicit yang ada di rumah masa itu. Bila masuk tu dia putar. Dan dalam putaran sebelum rekah tu rapat, dia terloncat ke atas. Sebab tu dia kata kalau sudah jatuh, walaupun dengar, walaupun nampak, tak boleh capai. Sebab dia bawahnya lumpur. Air lumpur sederas-derasnya berputar. Sebab itu bila dibawa jentolak nak dibantu pun, nampak tangan, nampak kaki. Sebab dia kena blend macam hancur gitu. Sebab itu kita dengar jeritnya tolong. Imam tu nampak anak cucunya lincuanan cakap. Okay. Tenggelam dengan rumah-rumahnya. 2 kawasan perumahan paling besar, ratusan rumah tenggelam jadi padang. Akhirnya diumumkan sebagai kubur masalah, kubur besar. Tidak diusik sebab tak boleh dah. Tenggelam semua dengan rumah-rumah tak nampak bayang. Sebab merekah, telan tutup. Allahu Akbar. Ini yang salah seorang anak muda yang jadi guide kat Umi. Dia kata apa? Ini kawasan lalu saya pergi kantor hari-hari. Kiri kanan jalannya penuh rumah, tapi sudah kosong. Dia kata, nak cari kesan rumah di mana, tak nampak rumah apa-apa. Okay, bagaimana Allah berkata, bagaimana Allah memberi sentuhan. Sikit ke banyak ke yang beragam, tapi bila Allah murka. Kemudian rekahan-rekahan tadi menimbulkan sungai lumpur. Okay, maknanya sungai lumpur tu ada yang kita katakan dia boleh tolak tanah, tang dia tu. Tanah boleh berkeping, maknanya tanah katalah kebun saya kat sini, kebun tu boleh pindah sini, deng. Dengan pokoknya tegak.
Pokoknya sekali jalan dia tang macam ni. Tanah yang ikut tu macam sebawah meja ni, setebal meja ni ikut apa saja semua berubah. Angkat semua tanah, angkat semua kebun. Jadi hari ni orang tak ada kebun, esok macam mana tanah aku ada kebun? Yang kalau tak tengok, masa kita tengok TV tak ada rasa takut pun. Okay? Tapi bila tengok kesannya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, rasa-rasa memang tak boleh terima akal. Sebab itu ya kata-kata rekah tu, kalau satu rekah ni, kalau satu lebar masjid ni satu kali rekah, yuknya tu. Sebab itu rumahnya hari itu hari Jumaat malam, maknanya orang semua ada di rumah, kecuali anak-anak yang belum balik kerja, tak tahu rumah kat mana, tak tahu nak balik ke mana. Ini kekuatan yang Allah tunjuk pada kita. Kalau kita benar-benar tak sayang Allah lagi, tak ikut perintah Allah, kemungkinan besar Malaysia juga tidak pernah kecuali akan disentuh Allah. Sebab itu selagi belum kita disentuh, bersedia untuk jadi hamba Allah yang benar-benar taat, tidak terperangkap dengan segala gejala-gejala benda-benda yang kita rasakan Allah murka. Sebab itu kalau kita melihat balik sejarah LGBT, dia bermula dari sekolah, dia bermula dari asrama, dia bermula dari tempat anak-anak di mana dia duduk laki-laki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, sahaja dalam tempoh yang panjang. Berlaku bermula tidak ada, maknanya di rumah pun berlaku. Bila nampak perubahan pada anak, mak kita tak tengok apa, tak apalah dia pakai baju kakaknya, tak apalah dia panjang seluar abangnya. Dia mula ada tendensi tak nak kawan orang perempuan, tak nak kawan orang lelaki. Sebab itu pada perempuan, maknanya tsunami. Palu memberikan gambaran terbesar bagaimana Allah musnahkan bumi, macam mana Allah nak tenggelamkan kita dalam masa 1 minit serentak. Macam Aceh tsunami saja, dia sambau, dia balik, dia baling gitu. Tapi Palu ada tsunami, ada gempa, ada longsor. Subhanallah, sampai ini takut ya Allah, sangat-sangat takut. Takut melihat bila Allah mula sentuh. Jangan kata rumah besar, rumah kecil, jangan kata saya ada itu, ada ini, habis sekali jalan. Teringat balik pada umat Nabi Lut yang Allah terbalikkan bumi, semuanya hilang. Ini Allah rekahkan bumi, masuk semuanya. Maka itu satu daripada perhatian yang kita nak, ataupun kita kata peringatan dari Allah yang kita tengok di TV, yang kita tengok di video, harus jadi pengajaran. Tak boleh kata itu di Sulawesi, bukan di Malaysia. Jangan. Okay? Kalau ada dosa di sana berlaku di sini, besar kemungkinan Allah tidak mustahil untuk nak bagi kita rasa, ataupun Allah nak ambil kita dalam bentuk tidak lagi sempat mengucap yang baik lalu, yang besar lalu. Sebab itu kita kata yang buruk meragam kena, yang tak meragam pun kena. Sebab itu mana yang Allah jumpa, kata yang masih ada hijab, yang masih ada apa, walaupun 14 hari tertanam, Allah nak tunjuk balik ada orang-orang yang baik terkena juga, termasuk juga. Jadi kalau kita melawat tempat-tempat perkemahan atau banyak rumah-rumah kemah-kemah lah, ada kandang-kandang kuda jadi kandang orang, tempat, artinya yang selamat-selamat tu lari selas pinggang dan tak ada apa-apa. Memang kita punya bantuan itu sangat-sangat mahal harganya di mata Allah. Sebab itu kita harus benar-benar ikhlas. Mudah-mudahan itu sebahagian daripada saham untuk kita. Jadi itu secara ringkaslah apa yang Umi pungut daripada Palu, bahawa kita kata kalau kita masih senang lenang sekarang, banyak-banyaklah syukurnya. Kalau kita masih ada makanan sekarang, banyak-banyaklah berjimatnya. Jangan sampai ada yang membazir, jangan sampai ada yang terbuang, jangan sampai ada yang reput. Di rumah kita ada banyak makanan yang lebih banyak dibuang ke tong sampah daripada masuk ke perut anak-anak. Jika ini masih berlaku, besar kemungkinan kita menjemput kes-kes ini. Kita menyebabkan Allah murka. Maka mari kita sama-sama berazam bahawa kita nak mengangkat balik kekuatan, menjaga anak dan isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita,
Tak, rumah yang kita ada banyak-banyak syukur. Jangan banyak rumah jadi jadi kedai perabot. Jangan sampai rumah tak baca Quran. Jangan sampai tak ada majlis ilmu, tak ada majlis berkumpul dengan anak-anak baca Yasin, baca Quran sebulan sekali dan sebagainya. Kalau kita kata kalau luas, buatlah majlis-majlis tazkirah sebahagian sebagai satu daripada proses untuk meraih redha Allah, berkahnya rumah. Sebab itu kalau kita boleh memberi, jom kita sarapan pagi dengan saya, jom kita makan petang dengan saya, artinya menjamu orang walaupun hanya dengan ubi rebus, pisang rebus, untuk meraih berkahnya Allah. Jangan berkira nak jemput orang mesti 20, mesti 50 dah. Dapat kawan baik, jom singgah kejap minum teh dengan aku, nak tak? Tapi jangan rumpat pula. Kadang-kadang dah ada proses cantik tu, silaturahim kan, tapi isinya pula tak cantik, letih juga. Betul? Aku tengok engkau makin cantik, engkau tengok engkau makin kurus, aku tengok engkau letih juga. Maka sekali lagi Allah akan bagi tahu, sudah bagi tahu kita apa kekuatan yang ada, apa yang Allah sudah tunjukkan dengan palu, dan kalau ada kesempatan bolehlah pergi melawat, supaya cerita itu masuk terus setelah melihat situasi. Okay, mudah-mudahan itu sedikit yang Umi kongsikan. Mudah-mudahan tak lari sangat daripada tajuk kita hari ini, iaitu senyum itu penyembuh. Betul? Apa yang nak disembuhkan, itu kita kata kalau kita melihat pada pengarang buku terhebat ini, pengarang buku Latahzan, antara buku box office dia, maka kita Umi ambil saring daripada isi tajuk ini, ataupun tajuk ini ambil daripada bukunya yang tajuknya, kalau boleh cari di kedai, carilah tersenyumlah. Okey, belajar senyum. Nanti Umi WhatsApp dekat teh kulitnya, boleh WhatsApp kat you all untuk cari. Okey, kerana nak senyum ini nampaknya mudah. Berapa ramai orang dah tak boleh senyum dah. Yang datang kaunseling rata-rata tak boleh senyum dah. Okay. Sebab itu Umi angkat tajuk ini kerana memikirkan ada orang tak tahu dia tak senyum, ada orang tak tahu dia perlu senyum, ada orang dah lupa senyum. Okay. Sebab itu jangan tinggal seorang-seorang, jangan tak berkawan, jangan tak cari, tak pergi masuk majlis ilmu dalam, sebab anda tak ada ruang senyum di rumah kalau seorang-seorang. Betul ke tidak? Saya duduk seorang je, nak cakap dengan siapa, dengan kucing. Okay. Ada orang ada anak di rumah, ada menantu di rumah, tapi masing-masing bilik, tak sempat. Boleh bercakap tapi tak sempat senyum. Betul? Jom makan, bila nak makan? Kemar dulu. Ayo, cakap juga. Senyumnya tak ada. Okay? Maka jangan hilang senyum. Kerana satu kita kata sebahagian daripada pemerikir beranggap, artinya pengkaji kata apa? Bahawa tertawa dan senyum salah satu faktor paling kuat. Senyum salah satu faktor paling kuat meningkatkan kualiti kerja. Masak sambil senyum dengan masak sambil marah, mana sedap agak-agak? Berjalan sambil senyum dengan berjalan marah-marah, mana gembira? Tak gembira langsung. Kalau itu, sebab kita kata datang kuliah ni dalam keadaan tak seronok, macam mana rupa jalannya? Tadi kualiti kerja, bila kita sebut kualiti kerja, bukan hanya kerja di pejabat, lipat kain saja. Orang seronok lipat kain dengan tak seronok terpaksa lipat kain. Macam mana rupa lipatnya? Sama ke tak sama? Kadang tak asing ni, yang dalam yang luar tala je, yang penting lipat. Lepas tu nak cari setengah mati. Betul? Maka ingat, senyum membantu meningkatkan kualiti kerja. Kalau basuh pinggan dalam keadaan senyum, bersihnya lebih daripada dalam keadaan marah-marah. Betul? Ya, kemudian dia meningkatkan daya kreativiti. Kalau nak buat kuih tak ada empat segi je, ada bujur, ada bunga, ada tak bunga. Itu kita kata kreativiti.
Ada orang kalau dulu pulut kuning hidang pung jadi masuk dalam pinggan. Betul? Sekarang masuk dalam acur, masuk dalam casing, masuk dalam itu bunga ni. Betul? Itu kita kata kreativiti. Maknanya bagaimana anak kita yang tak senyum hilang kreativiti. Okay? Sebab kalau ada cikgu lah, cikgu yang tak boleh senyum, kesian anak-anak. Dia nampak satu cara mesti macam ni, belajar matematik mesti macam ni, faham tak? Ada anak murid yang kena marah kerana dia pergi tuition, cikgunya ajar matematik cara lain. Jawabnya sama. Nak belajar dengan cikgu ke tak? Ikut cara cikgu. Faham? Dia tak hendak menggunakan cara lain. Okay. Ada orang masak nasi dalam rice cooker. Tapi ada orang masak nasi dalam cawan letak dalam rice cooker. Apa sebab? Pertama nak masaknya sikit. Kedua tak nak dia kerak, membazir. Tak nak dia keras yang bahagian bawah. Dia gila masak dalam cawan. Loh. Tapi tetap pakai rice cooker, betul? Ini sebahagian kita pun kata, ish, kenapa? Jadi ada kelainan-kelainan. Sebab itu kadang-kadang kita kata kekuatannya. Ada orang tak tukar style tudung dari dulu sampai sekarang. Ada ke tak ada? Kawan saya dari bekerja sampai pencen. Kan jenis selit dah. Allahu akbar, tukar lah yang tak kuasa. Rasa lain muka kita. Takut nak berubah sebab hilang kreativiti. Padahal berapa banyak passion tudung. Okay? Jadi belajarlah passion ke muka. Jangan serupa je. Kerana kadang-kadang kita tak tahu kita cantik pakai passion ni ataupun tak cantik. Betul? Itu yang pertama. Kemudian kita katakan, apa nasihat orang-orang yang berjaya? Dan yang pertama dikatakan, apabila mereka menghadapi hidup dengan damai, orang yang senyum ni pertama dia dapat damai. Damai maknanya apa? Tenteramnya keluar ke muka. Ada orang damai di hati, saya senang hati. Tak kira kalau muka masam pun, yang penting hati senang. Betul ke tak salah? Salah. Kalau hati senang, dia mesti keluar ke muka. Sebab itu boleh ketawa. Ya Allah bajunya. Maaf je lah. Ada orang ditegur setengah mati. Betul? Tapi ada orang ditegur bang. Syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu orang bahagia. Warna ni tak sesuai dah dengan baju awak. Syukur loh. Dalam gelap tadi tak perasan. Dia teli ke tak teli, betul? Nak cepat. Contoh. Dia menerimanya dengan cara apa? Positif. Itu tanda orang tu damai, orang tu tenteram. Kalau yang jenis tak boleh ditegur sikit. Ya Allah, pinnya dah sengit-sengit. Suka aku lah. Ada tak? Maka kekuatan yang nak dibangun sekarang ialah bagaimana kita nak dapat mereka yang sentiasa senyum ialah mereka yang sentiasa riang. Kemudian kita katakan dia dapat membina suasana dan persekitaran yang menghidupkan. Faham? Persekitaran yang menghidupkan. Kita di rumah menghidupkan, mematikan. Makan habis, jangan tumpah. Itu kalau anak kecilnya lah. Orang besar pergi mana? Mana balik gua apa? Naik apa? Pergi dengan siapa? Sebab apa? Banyaknya interviewnya. Gembira tak kakak? Yang bertanya dia gembira tak? Yang dapat yang menanya gembira tak? Dua-dua tak gembira. Tapi itu yang kita buat. Betul? Betul ke tidak? Okey, maka sekali pepatah Cina mengatakan, ini pepatah Cina, orang yang tak boleh senyum tak payah, tak perlu berniaga. Tidak layak berniaga, tidak layak buka apa-apa perniagaan. Siapa berniaga sini? Tengok mukanya sikit. Direct selling ke direct tak elek ke, jual apa langsung tak langsung ada. Praktis dulu senyum baru boleh bisnes. Nak beli tak nak beli sudah. Banyak orang lain nak. Alah. Nampak dah? Aku nak tolong kau je. Tapi tak nak pula. Sakit so cerita kat aku. Boleh tak berniaga? Boleh, tapi tak panjang umur. Akhirnya tutup kedai. Sebab itu dipesan, belajar senyum dulu, belajar senangkan hati pelanggan. Satu disebab kejayaan Rasulullah apa? Berniaga ke Syam, orang boleh jual 2, 3, dia boleh jual semua.
Ya Allah. Agak-agak bukan sebab dia handsome dan gagah perkasa je. Ganteng aja, betul? Tapi pertama dia menyapa orang dulunya, Assalamualaikum, nak cari apa? Nampak ada? Dari mana? Kita berkenalan dulu. Saya Muhammad, puan siapa? Tuan siapa? Nak beli apa? Saya boleh tolong tanyakan. Oh, minta maaf, saya tak dah habis stok. Nanti saya tanya ke orang sebelah. Okey tak? Ataupun kalau datang bulan depan, musim sejuk akan datang, saya akan bawa apa yang puan mau. Kontrak siap-siap. Berkomunikasi, bertakruf, berkenalan. Bangun dulu perasaan senangnya. Tapi tanya, tapi tak beli. Itu kita marah, dah tanya-tanya, dah cakap-cakap, tapi tak beli pun. Tanya je. Betul-betul tak? Ada orang Melayu ataupun ada orang Islam yang berniaga, kita tanya, kita pegang, dah pegang-pegang, tapi tak beli. Ada tak? Kat sini ada ke tak ada? Buang semua. Dia orang suka tak suka, dia nak beli tak beli, tu bukan soal kita. Soalnya Allah, ya Allah, buka hati dia, buka semangat dia, buka otak dia nak terima produk kita. Betul? Maka kekuatan pertama, jangan berniaga kalau belum boleh senyum dan ketawa dengan mudah. Orang beli gembira, orang tak beli muncung. Jangan. Okey. Kemudian kita kata, sebahagian ilmuwan mengatakan tertawa sebagai satu daripada getaran-getaran untuk otak. Hari ini orang sakit mental berapa gandanya? Meningkat 300 kali ganda. Bukan 100, 300. Kan bila kata dulu, kalau dulu 70-an, 80-an, orang sakit mental datang pesakit luar paling banyak 2. Tapi sekarang sudah 8, sudah 10 satu hari datang sebagai pesakit luar. Belum lagi yang masuk ward tu. Apa sebab? Satu dari puncanya, tak boleh tawa, tak boleh tersenyum. Anak kita sekarang sangat banyak tak boleh senyum. Kita tengok muka orang mudanya, susah. Sebab kita tak kisah anak kita senyum ke tidak. Siapa dia bawa anak? Tengok mukanya sekarang. Kita jarang tengok teliti dengan rapi muka anak kita. Apa lagi yang heret? Tak nak yang kena heret. Nenek bawa. Cepat sikit nenek. Ada ke tak ada? Ada. Nangis-nangis. Saya kata dia nak apa? Itulah nak ikut tapi tak nak jalan. Nak suruh dukung. Macam-macam kan. Maka kekuatan yang nak diangkat, sekali lagi kita kata, ketawa memberi gerakan-gerakan dalam otak yang dapat meredakan ketegangan saraf. Saraf tegang maknanya apa? Migrain. Saraf tegang maknanya apa? Sakit kepala. Saraf tegang maknanya apa? Pening-pening, nampak bintang. Nampak bintang lah ni. Itu sarafnya ketat, keras. Okey? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Dengan banyak senyum. Sebab itu orang subhanallah macam mana mukanya? Subhanallah ada? Tak ada. Subhanallah. Allah suruh buka. Subhanallah. Betul? Jadi tanda orang senyum-senyum ialah orang yang paling banyak zikir. Tapi ada je orang zikir pakai penekan topeng, berbunyi pula tu. Letih juga. Pakai tasbih orang nampak, pakai macam tekan bunyi. Jadi semana? Nampak dah. Dia bunyi tu yang mempengaruhi dia, bukan wajahnya. Mukanya keras juga. Maknanya ungkapkan zikir kamu dengan cara yang paling anda suka bersama dengan gerak hati. Jangan hanya gerak bibir tapi juga gerak hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sedar masa kita bergerak. Kerana gerakan-gerakan masa bergerak, kita sedar masa kita berzikir. Kita sebut subhanallah, hati sudah kata maha suci Allah. Kita sebut subhanallah kalaupun dia tak tahu artinya, hati juga sebut sebab itu tak boleh subhanallah, tak boleh. Hati tak sempat. Dari mulut ke hati dia mesti ada perjalanan. Betul? Subhanallah. Subhanallah. Tak ke sini je.
Tu nak tegur imam masjid jadi marah pula kan. Jadi kita yang bukan imam ni, kita tegur diri kita sendiri. Latih diri tidak tak penat. Pegang tasbih tak. Ya Rabbi, macam petik gitar. Nampak ada. Jadi tasbih itu ataupun zikir itu tidak tergabung dengan perasaan. Jadi mukanya sama je lah. Itu sebab ramai orang tua garang-garang. Ada tak orang tua garang kat sini? Tak ada, ni semua orang muda, mana ada orang tua, betul? Okey, pas. Sebab nak masuk syurga. Nak masuk syurga. Satu gurauan Rasulullah. Seorang tua tanya, ya Rasulullah, boleh tak orang tua masuk syurga? Tak boleh, mana ada di syurga, tak ada orang tua. Nangis orang tua tu. Okey, tapi diurai balik, dipanggil balik Rasulullah. Bukan tak orang tua tak boleh. Di syurga memang tak ada orang tua. Umurnya berapa? 33, 32, tak 35 pun tak ada. Betul? Artinya umurnya muda. Maksudnya bila kita meninggal besok kita jadi muda. Jadi mudalah sekarang supaya meninggal lagi muda, betul? Tapi rata tua dah, tak payah bedak. Tua dah, tak payah takut nak pakai pin. Tua dah. Siapa nak bawa kita? Tua dah, sakit-sakit dah. Semua dalam kepalanya tua. Bila nak muda? Nak masuk syurga esok muda kan? Maka dari sekarang kena muda. Sebab itu orang tua solatnya banyak, betul? Apa sebab solatnya banyak? Sunat itu, sunat ni. Sebab apa? Masa muda makin tak sempat, doktor. Padahal masa muda tenaganya banyak ke sikit? Banyak, tapi tak sempat. Dah tua semua sempat. Mana kuat? Masa muda ke masa tua? Masa tua. Siapa kata orang tua tak kuat? Hati-hati, jangan rasa lemah orang tua. Main kopi ini, sini. Kau duduk begini sakit, begini tak sakit. Oh Allah. Kita rasa muda jadi tua jadi beban. Salah. Berdoa dengan Allah, ya Allah Tuhanku, jangan aku sampai membebankan siapa-siapa. Kalau boleh aku nak jalan sendiri, kalau boleh aku nak masak sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, betul? Maka kekuatan itu kena minta dengan Allah. Kena minta, walaupun pakai tongkat. Ya Allah, jadikan tongkat yang lebih kuat dari kaki aku, ya Allah. Yang kata, minta maaf kita ni pakai tongkat, maklum je lah. Letih. Kawan saya yang dalam rombongan saya 12 orang tu, 3 orang pakai tongkat. Yang rapat dengan Umi 4 orang tu, kita order 4 wheelchair. Termasuk Umi naik wheelchair. Sebab dah 3 orang pakai tongkat, jadi kita jalan kaki seorang, tinggal lah pula, betul tak? Okey, order 4 wheelchair. Bahagia juga kawan dengan orang yang bukanlah kita pun tua juga, betul? Tapi janganlah malu. Naik wheelchair. Kesian orang tua tu, dah tak ada jalan, dah naik wheelchair. Ceritanya pun merebak, Dr. Rubiah dah lumpuh. Ini berlaku seketika saya ke IKEA. Kan jauh jalannya. Awak tak pernah pergi, anak nak ngajak juga. Jom. Tapi mak jalan jauh mak. IKEA ni panjang. Lantak rumah. Ambil wheelchair. Lepas itu dapat WhatsApp. Doktor. Tak. Nampak doktor kat sini. Ya Rabbi. Sejak itu nauzubillah tak ada lagi. Masih boleh jalan, tapi orang tak tahu kan. Sama juga di airport kan, ramai manusia. Pakailah cermata besar ke mana pun. Tapi untungnya kat immigration senang, kat custom pun senang. Semua senang sebab kita di dulu VIP. Masuk kat entrance yang orang besar-besar tu. Itu untungnya. Itu pengalaman di Palu juga. Ya, maknanya dari sebab airport Jakarta tu sangat luas. Jadi kau jalan kaki memang 4 hari baru sampai lah. Maknanya lambat lah penuh. Jadi kita minta dan dibenarkan. Itu pengalaman. Okey. Tapi gembira tak naik wheelchair? Dari hari ini siapa naik wheelchair apa? Jangan. Yang lumpuh kaki dan tangan, tapi muka lumpuh sekali. Jadi pada anak-anak yang jaga mak ayah lumpuh, senyum. Yang tolak tu pun apa? Macam mana orang yang sakit nak sihat? Sebab yang jaganya tak sihat. Inilah training yang saya buat dengan BPUM.
Make sure yang jaga tu sehat dan gembira. Jom makcik makan ubat. Kata nak balik kampung. Makan ubat. Ni, tak makan lagi ni. Makan sarapan. Mana lah orang sakit nak sihat, betul? Sebab itu saya pesankan angkat, bawa airnya, bagi ubatnya, suruh dia nganga, bagi manja sikit. Nak masuk syurga. Esok kamu tua, besok orang layan kamu macam tu. Kamu akan dapat ikut apa yang kamu bagi. Jadi siapa yang ada mak, siapa yang jadi tua, kalau ada anak, ada cucu, tolong opah tuangkan air sikit. Padahal boleh tuang sendiri pun, betul? Itulah ambilkan opah punya vitamin noneng. Sebab kita ndak, dia belajar layan kita. Alah, ambil sendiri, opah kan tahu. Itu yang kecil 3 tahun. Sendirilah. Kan kita suruh dia jalan sendiri kan? Nak latih dia berjalan. Lepas tu dibagi kat kita pula. Angkat sendiri. Opahlah angkat sendiri. Masalah juga, betul? Hati-hati mengajar, hati-hati mendidik. Kita adalah guru pertama. Di rumah kita, kita contoh terbaik. Kalau salah contoh, anak cucu fotokopi semua yang buruk-buruk dulu. Sebab iblis banyak. Maka sekali lagi, kalau di rumah tak boleh senyum, yang keluar dari rumah semua gambar pasport. Okey, maka sekali lagi, apa sebab otaknya tegang, saraf dia keras, jadi akhirnya stroke, stres dan segalanya. Jadi tak boleh senyum sebab saraf dalam, siapa migrain kat tangan? Siapa biasa kena migrain? You are. Okey, dari segi pemakanan tak cukup air, minum sikit. Okey, minum sikit ataupun jaraknya jauh sangat antara minum dengan tak minum, 2 jam minum je, bawa air. Okey, itu migrain. Sebab itu kita kata kedua stres, otaknya sempit, uratnya jadi kecil. Itu yang kata stroke. Stres jadi stroke. Jadi berapa orang stres? Stres mesti stres positif. Macam mana stres positif? Stres orang nak pergi umrah. Penat tak? Tengok kat tabung haji, macam mana orang nak pergi haji? Lama nunggu, betul tak? Betul? Ya Allah, mungkin kita turun kat Bir Ali, kita nak niat ihram. Ada tak yang tak beli? Tak payahlah, terus je. Tak ada, betul? Ada stres positif, ada stres negatif. Jadi kata-kata kalau stres positif, kita di Madinah ada 4 hari je, 4 hari pergilah makam, betul? Semalam dah pergi, hari ni tak payah. Negatif jadinya daripada positif. Boleh nampak? Maka sekali lagi kita kata, biar ada gegaran di otak, senyumlah, subhanallah. Tengok pokoknya berbuah, ya Allah, syukur alhamdulillah. Biar ada kebetulan pokok rambutan baru berbuah. Satu warnanya kuning, satu warna merah. Kita ingat mana yang lebih sedap agak-agak? Merah sedap, rupanya warnanya cantik, tapi hebat masamnya ya Rabbi. Beli benih UPM jangan main-main. Katanya tutlah itu lain. Tapi ya Rabbi, Allah uji ya Allah. Okey, masam tu kujak-kujak. Jadi boleh buat sambal lah. Ada sambal rambutan. Itu sebahagian daripada hadiah. Senyum juga ya Allah. Masamnya ya Rabbi ya Allah. Senyum ke tidak? Senyum walaupun masam. Ya Allah, saya masam. Betul? Makan pedas saja dah. Pedas kenapa? Hilang nak senyum. Pada itu ruang-ruang yang Allah bagi untuk senyum. Sebab itu dilarang mengkritik makanan. Tapi Umi semalam sebab kuning satu, merah satu. Tidaklah bawa. Cerita aja. Sebab ada 2 tangkai, 4 tangkai berebut dengan tupai. Contoh. Maknanya kita melihat di situ, nak senyum ke tak senyum? Dapat yang manis. Oh, syukur alhamdulillah. Walaupun sikit berebut. Okay. Tapi kena yang masam, anak mi kata. Nak senyum ke tak senyum? Ini rezeki dari Allah. So maknanya kamu tak suka tapi tak perlu marah. Betul? Asal air manis sangat.
Opah kan kata kurangkan gula. Anak tu dah buat dah, cucu tu dah buat dah. Betul tak? Jangan pecat, nanti cucunya apa? Runtuh, tak nak buat untuk kita. Kalau nak tegur pun, nak kritik pun, kritik dalam keadaan baik. Ini kakak ni nak suruh Opah mati cepat ni, Kak. Kenapa, Pak? Manis sangat hatinya. Ya, Kak. Sorry lah. Lain tak kesannya? Senang tak kesannya? Bahagia. Dia akan datang, dia ingat walaupun kita tak marah pun. Tak perlu tegur kerana marah. Tegur dengan cara gembira. Cantik. Berapa orang boleh buat? Janji hari ni. Bila nak basuh kasut ni? Ini kalau tanam benih tumbuh dah dah. Mak saya tengok kasut kotor benar kan. Ya Allah, kotornya kasut kamu ni. Kalau dah tabur benih bayam tumbuh. Artinya kotor sangat lah tu. Okay, contoh, tu senyum. Kemudian kita kata senyumlah tetapi jangan berlebihan. Sebab itu dikatakan ketawa yang sederhana dan tidak berlebihan merupakan ubat bagi jiwa. Siapa nak ubat? Kau sebut ubat, kita gambarkan apa? Hospital. Kita ubat, ranjakan doktor. Kita bayangkan ubat untuk sakit. Ubat di hospital membunuh virus penyakit. Bukan membuat kita gembira. Boleh nampak? Karena itu kita kata kita ada jasad, ada jiwa, ada fikiran, ada perasaan. Yang nak diubat mana besar? Jasad ke jiwa? Jasad ke jiwa mana besar? Oh. Mana paling mahal? Jasad ke jiwa? Jasad ke jiwa? Apa sebab jiwa besar? Apa sebab dia besar? Apa sebab dia penting? Kalau tak ada jasad ini, kalau tak ada jiwa, ini tak pakai. Ini bekas saja, isinya jiwa. Maka yang mana paling penting untuk diangkat setelah jasadnya? Jiwa. Kalau jasad sehat walafiat tapi jiwanya sakit, dia merompak. Betul tak? Otak yang sihat datangnya dari badan yang sihat. Betul ke salah? Oh, betul. Sebab itu badannya sihat, dia merompak lanun semua. Betul ke salah? Mana otak sehat belum tentu dari badan sehat belum tentu otaknya sehat. Kalau jiwanya sakit. Jadi yang kita beri perhatian banyak jasad ke jiwa? Ya ke? Padahal tak boleh senyum. Siapa yang susah nak senyum, susah ketawa, bermakna jiwanya sakit. Maka orang yang jiwanya yang senyum kita katakan ubat bagi jiwa, mententeramkan perasaan. Ada tak perasaan tak tenteram? Macam mana perasaan tak tenteram? Fikir benda yang kita tak boleh buat. Faham tak fikir benda yang tak boleh buat? Macam mana nak bagi contoh senang? Kan kita selalu kata jangan main tepi jalan, nanti kena langgar kereta, betul? Kita boleh tahan ke tak boleh tahan? Tak boleh tahan, betul tak? Kalau nak jenis nak terlanggarlah dia, betul? Tapi tidak semestinya tepi jalan boleh terlanggar. Tidak mati semua orang jalan kaki, betul ke tidak? Makanya kita tak boleh meramal dulu daripada sebelum peristiwa berlaku, betul? Siapa berenang dalam laut mati tenggelam, dia makan buaya, betul ke tidak? Dalam sungai ada buaya, betul? Saya hidup dengan sungai, syukurnya tak ada buaya makan pun. Sebab itu jangan kata masuk sungai ada buaya, nanti buaya makan. Salah. Kita mendahului takdirnya. Okey? Itu yang dia menderita, takut, sakit. Kalau pergi nanti macam mana, kalau tak pergi jadi macam mana, kalau buat jadi macam mana, kalau tak buat jadi macam mana. Kalau buat tapi tak jadi, menderita tak? Baik tak payah buat. Ada tak meramal begitu? Sangat ramai. Nak buat kuih dah ada resipi dah. Tapi nak try ke tidak? Nak try ke tidak? Kalau try nak jadi, tak jadi kan jadi macam mana? Akhirnya tak pernah masak, tak pernah buat, betul? Itu yang kita kata mematikan harapan, mematikan cita-cita. Kemudian kita katakan senyum merupakan, tadi kita kata pententeram perasaan, memberikan rasa rehat. Badannya rehat, otak tak rehat, perasaan tak rehat. Masa bila? Dia badannya rehat, bahannya sandoh. Tapi otaknya apa? Satu Malaysia cerita.
Satu Malaysia mikir. Ni urus dia surat masjid ni. Oh, banyak fikir. Nak macam-macam program. Betul? Artinya kalau boleh kita yang senyum dan ketawa. Bila kita boleh ketawa, kita boleh senyum. Tengok sikit. Jumpa orang jiran sebelah je. Assalamualaikum. Sihat hari ni? Maaf lah, lama tak nampak no. Awak tak nampak saya nampak awak. Kulu-kili. Nampak tak? Jangan berbual yang boleh melukakan. Tegurlah yang cantik-cantik. Nampak jalan dah perlahan je ni. Okey ke tak? Oh, alah, tegurnya buat sakit perut. Nampak perlahan-perlahan lah. Tapi belum tentu tak sihat, betul? Yang jalan laju belum tentu sihat. Nak pergi tandas ke apa ke, keluar kereta. Lajunya, betul? Ada orang jalan perlahan je, kawan tu tenteram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita kata Allah lembabnya. Hati-hati nak keluarkan perkataan. Maka sekali lagi kita kata, oleh itu senyum dan ketawa harus dipelajari. Di Rusia, ini dah cerita belum? Di Rusia, pejabat kerajaan buat kempen kursus ketawa dan tersenyum. Sebab Rusia nak membawa investor masuk. Orang Rusia kalau jumpa orang berdua di mana-mana dan dia ketawa, itu dia anggap gila. Salah dari segi undang-undangnya. Bayangkan sengsaranya mukanya. Sebab masa dulu Rusia kan komunis maknanya sama. Kita kerja banyak ke dia dah semua disamaratakan. Jadi tak gembiranya sangat besar. Maka kita di rumah ada tak khusus ketawa? Tak ada. Kalau nampak anak tak ketawa, anak masih kecil ketawa tapi dah sekolah tak ketawa dah. Masa tadika, wah, tadi cikgu ajar ini nyanyi. Masuk je satu je. Masuk tingkatan satu je. Banyak sangat homeworknya. Betul? Saya kata 5, saya ceritalah muka. Kata 5 segi dah. Sebab kononnya banyak kerja. Kononnya banyak assignment. Sebenarnya perasaannya tidak gembira. Okey? Jadi mak-mak jangan biar anak tak gembira. Makan tak gembira, dia tak rasa nikmatnya makanan. Sebab itu dia tidak bersyukur. Boleh nampak? Apa? Ya saya. Ya. Itu sebab dia kena belajar buat kursus senyum. Okay? Artinya mereka harus mendapat investor dan mereka harus mampu untuk melayan orang masuk. Sebab itu jadi wajib setiap jabatan buat kursus macam mana ketawa, macam mana nak senyum. Itu memang satu masalah kat mereka. Okay? Kita ni masalah tak? Buat masalah, tak kuasa nak senyum dengan dia. Dah Allah bagi mudah senyum, tengok muka dia bengkok tak habis. Okay? Kemudian kita melihat Abu Darda kata apa? Aku memenuhi hatiku dengan satu unsur, iaitu dengan bergurau senda, tapi tidak berlebihan. Sebab apa dia kata? Tujuannya ialah dia membuat aku lebih bersemangat dalam mengerjakan perkara-perkara ibadah. Berapa orang gembira solat? Solat mana yang paling gembira? Sama tak ada gembiranya. Bulan Ramadan kita setengah mati solat tarawih, betul? Gembira tak solat tarawih? Gembira lah, laju pergi melempar-lempar masjid, betul? Itu je solat yang kita nampak dia gembira. Itu pun kalau 20. Kalau 8 okey, tang, betul? Tapi balik sempat. Tapi nak solat letih. Makanya carilah. Sebab Abu Darda kata apa? Kalau orang itu gembira, dia buat yang sunatnya banyak. Itu tanda dia gembira. Sunat Qabliyah, Ba'diyah, itulah ini. Semua sunat-sunat tu dia buat. Itu tanda orang itu jiwanya tenteram dan perasaannya Kalau tak gembira, masa bila kita tak gembira? Masa sedih, memanglah sedih tu tak gembira lah. Masa sakit. Betul? Berapa orang buat tahajud masa sakit? Doktor bagi painkiller, terus tidur sampai ke subuh.
Okey, sebab itu pengalaman 8 hari selepas balik umrah tahun 2016. 8 hari di hospital. Doktor datang melawat pagi-pagi pukul 4. Masya Allah. Saya kata doktor tahajud pukul 3 ya. Dia bergerak dari rumah dia pukul 3 sampai ward pukul 4. Tak ketuk pintu kita. Masya Allah, rajinnya doktor ni, buat pahala banyak ni. Kan? Itu contoh. Jadi kesempatannya mesti bangun, betul tak? Itu nikmat. Salah satu daripada nikmat. Dapat 8 hari di hospital, dikejut pukul 4 pagi. Tak pernah ada hospital kejut orang. Yang boleh kata pagi-pagi, paling-paling pukul 8, pukul 7. Ini pukul 4. Doktor ini memang dia buat lawatan paginya pukul 4. Sebab dia nak start dia punya outpatient pukul 8. Itu kekuatan. Sebab tu dia nampak sihat je. Siapa bangun pagi dia sihat. Siapa tak bangun pagi lembik. Okay. Dah banyak tidur tapi lebih ngantuk. Jadi kau orang tidur ngantuk. Berapa jam kita tidur? Cukup berapa jam? 4 ke 6? Doktor kata maksimum 6. Not more than that. Minimum 4. Nabi tidurnya sikit. Kita sikit-sikit tidur. Okey. Jadi Abu Darda kata apa? Dia kalau nak ibadah, dia nak dalam keadaan gembira. Kerana dalam keadaan gembira kita boleh buat duha. Tadi berapa orang buat duha? 10, 8, 6, 4. Oh, 4 ada lah. Kalau ngaku riak pula. Okey. Kekalkanlah. Okey, Nabi 12. Okey. Tahajudnya 12. 2 kan. Minimum berapa? 2. Tapi surahnya apa? 3 juzuk. Sampai Ala Imran. Kita Inna a'taina kal kausar. Jadilah. Masih ada surah. Okey. Kemudian ulama lain, Abu Al-Farah bin Al-Jauzi berkata, para ulama masa dulu selalu kagum dengan kata-kata yang manis. Sebab itu masa dulu ada banyak ungkapan-ungkapan yang menarik. Okey, ungkapan-ungkapan yang menarik. Dan bila dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menarik ini, mereka sentiasa dalam keadaan senyum. Zaman Rasulullah sangat pandai orang berpuisi. Zaman buat puisi. Sebab itu bahasa-bahasa Al-Quran sangat indah. Kerana nak bertanding dengan syair-syair orang-orang Arab. Dan sampai hari ini orang Arab sangat senang hati kalau tengok kita boleh senyum. Sebab itu kalau nak dapat tempat dengan mereka, senyumlah. Okay. Senyum itu satu nikmat pada mereka. Sebab negara mereka paling susah senyum. Ini kekuatan. Maknanya kita kata, kemudian kita kata apa? Ilmu hikmah ataupun ahli-ahli hikmah mengatakan tersenyum kepada orang yang berhutang. Siapa ada orang berhutang dengan dia? Ada tak orang yang belum bayar hutangnya? Kalau jumpa, paling banyak senyum dengan orang yang pernah berhutang. Boleh ke tak boleh? Tolong ubah. Itu dia tu lah. Macam mana? Nampak kita dah lari sebab kita masak. Assalamualaikum. Senyum dulu, tegur dulu. Kalau nak bagi makan dulu. Ini kekuatan. Artinya kita menjadikan dia rasa terhormat, menjadikan dia rasa macam penting. Ini kata ahli hikmah. Kata orang-orang yang banyak membaca kitab-kitab hebat. Itu dia kata ahli hikmah kata dah. Kerana apa? Orang yang berhutang nanti akan rasa apa? Serba salah. Dia akan bertoleransi dengan kita. Dia akan mula nak bayar dengan kita. Dia akan tergerak hati untuk segala pula. Tu dia boleh bertoleransi. Artinya dia akan rasa bersalah sikit, susah sikit, senang sikit. Tapi kalau tunjuk muka 12, sebab itu dia lari. Sebab kita tengok dia tidak jadi hantar dulu perasaan gembira dengan dia. Hantar Fatihah, hantar keluar Allah. Ya Allah, bukakan hatinya, bukakan rezekinya untuk dia bayar hutang aku. Tapi kita tak. Okey.
Kemudian kita katakan ada banyak buku-buku yang menceritakan tentang orang yang tentang hikmah-hikmahnya. Kemudian kita tengok sikit lagi. Hasil daripada ulama, penelitian dan kajian dijalankan oleh ilmuwan memperolehi bahawa punca terbesar yang menyebabkan rasa penat. Berapa orang penat? Ada orang penat sini? Penat, jemu, stres. Okay? Dan mengalami murung adalah banyak atau sebab banyaknya tenaga yang digunakan untuk bekerja untuk menyelesaikan masalah, dan dia akan dapat pertama orang yang sentiasa cemas, orang yang sentiasa gelisah dan orang yang pendendam. Ini kalau susah senyum. Dia penat, dia sakit marah orang, sakit hati, sakit perut. Okey, maka kita katakan cara yang dianjurkan untuk menghilangkan stres dan depresi tadi ialah dengan mengamalkan gaya hidup ceria dan gembira serta banyak tertawa. Nabi ketawa, Nabi tersenyum, tapi tak sampai keluar gusi, keluar gigi semua. Tak ada. Sebab itu dia bila nak ketawa ada bunyi sikit je, tapi dia tutup mulutnya. Kita habis cicak masuk. Okey. Jadi cara mengatasinya ketawa. Kenapa? Tertawa membuat seorang itu sentiasa berkekalan dalam pekerjaannya dengan baik. Jadi kalau yang kerja pejabat, masuk pejabat dengan gembira, jumpa bos dengan gembira. Assalamualaikum bos, kerja semalam belum siap lagi. Jangan marah. Okey, bagi saya 2 hari lagi. Okey tak? Artinya kalau kita pesan ke anak kita, kalau nak hidup berkah, kalau nak hidup ceria, kalau nak sihat, maka bekerjalah dalam keadaan gembira. Itu juga kita kata, kerana dia akan menjadi kita sentiasa sihat dan cergas. Sihat dan cergas. Nak ngapu sampah malas, nak ngemas malas. Sebab apa? Tidak gembira. Kononnya tengok TV gembira, betul? Siapa kata tengok TV gembira? Tengok cerita sedih kita pun nangis. Orang tu nangisnya berbayar, kita nangisnya apa? Tak dapat apa. Jadi jangan tengok benda-benda yang tidak membuat anda gembira. Okey, itu penting sangat. Jangan jumpa dengan orang yang tidak gembira, kecuali kalau anda mampu mempengaruhi dia jadi gembira. Okey. Okey. Okey, insya-Allah. Kemudian kita tengok balik. Seseorang yang mudah tersenyum akan lebih mudah untuk berjaya. Ini anak yang nak pergi interview. Kita yang nak bertanding jadi wakil rakyat. Ada? Kita nak bertanding depan Allah, nak rebut pintu syurga. Juga penting sangat supaya boleh senyum. Orang senyum tak ngantuk. Yang tak boleh ketawa memang garanti ngantuk. Sebab sarafnya diam. Bila kita ketawa, sarafnya bergerak, darahnya putar. Jangan main-main. Sebab itu orang yang banyak ketawa, tak masa tuanya besok tak banyak kedut-kedut, wrinkle. Okay. One anger, one wrinkle. Satu kali marah, satu kali wrinkle datang. Jadi orang yang sentiasa mudah ketawa, walaupun tua tapi tak nampak sangat wrinkle-nya, tak nampak sangat kedut-kedutnya. Ada orang sampai dah itu memang sikit benar gembiranya. Siapa nak muda? Anti-aging. Anti-aging terbaik yang Allah sedekah bekalkan ialah banyaklah senyum dan ketawa. Bermakna mestilah banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ada ke orang syukur marah?
Syukur alhamdulillah. Ada? Tak ada. Orang yang sentiasa bersyukur kerana Allah, dia mesti lembut. Syukur alhamdulillah. Dapat jumpa ya Allah. Lama tak jumpa. Aku ingat kau dah mati. Oh Allah. Rupanya hidup lagi. Aku juga. Itu hilang gembiranya. Okay? Jadi jangan pilihlah perkataan-perkataan yang sesuai. Okay? Jadi kita kata lebih mudah berjaya. Sebab mudah berjaya kalau minta mudah dapat. Betul? Kalau interview senang, mesra. Sebab itu kalau boleh jangan terlalu mesra. Jangan pula terlalu masam, letih juga. Walaupun degreenya high class, first class honor, second class honor, ataupun markahnya tertinggi, tapi kalau tak boleh senyum. Pengalaman dengan sumber manusia MAS. Okay? Anak Melayu semua lengkap. Kalau interview tu kertas soalan jawab ke semua. Tapi sampai bab courtesy, sampai bab santun, yang kononnya dulu orang Melayu ni santun, anak kita banyak gagal. Sebab anak kita susah senyum. Good morning ma'am, what can I do for you? What drink do you want? Puan nak minum apa? Kan lain, beza-beza. Nada suaranya beza, mukanya beza. Kita cakap orang putih ke cakap Melayu ke sama je kerah. Jadi masalah anak Melayu sulit untuk dapat, terutamanya flight ke luar negara. Ke lokal-lokal ada juga. Ke luar negara majoriti, kata pengalaman ini dari Kuala Lumpur ke New York. 18 kru. Mingat 2 ke 3 je Melayu. The rest semua bukan Melayu. Sebab santun itu tidak tertanam dalam anak kita. Jadi bila cakap excuse me itu nampak benar kerahnya. Sangat keras. Dia boleh pretend tapi tak natural. Jadi kita ni akan rasa dia tak natural senyumnya. Santun itu tak kekal. Bukan sebenar. Okay? Sebab itu pengalaman di Fiji, yang orangnya kita legam macam marang. Besarnya dia ya Allah ya Tuhan. Sampai tu tempat isi barang tu. Jadi angkat barang. Kita kan dia angkat tu macam letak mancis je. Tapi santunnya ya Allah. Itu kekuatan. Nampak orangnya sasa betul. Nampak macam kasar, muka pun. Tapi ya Allah, santun ya Rabbi. Itu kekuatan. Sebab itu hitam kulitnya tapi putih hatinya. Santun, walaupun pakainya macam mana pun tak kisahlah. Jadi hati-hati, ambil kira kita yang putih biar putih dalamnya. Yang hitam tu janganlah hitam pula dalamnya. Okey, itu kekuatan. Kemudian kita lihat, tadi kita kata siapa nak cepat berjaya, siapa nak cepat untung, siapa nak cepat kaya, siapa nak cepat sehat. Apa tadi buatnya? Banyak senyum. Ini pengarang dia cakap, ikut je. Okey, mengikut seorang syekh lagi dia kata apa? Dalam amal pekerjaan kita, okey, siapa nak cepat sampai impiannya, dia mestilah banyak mengeluarkan kata-kata yang manis. Yang manis maknanya lembut. Kerana dengan lembut, kita akan mudah dapat apa yang kita inginkan. Sebab itu berdoa jangan kuat. Jangan garang-garang, ya Allah, bagi aku kaya, ya Allah, ya. Tak. Okay, jangan doa keras-keras, jangan doa kasar-kasar. Bahasanya mesti lembut. Sebab itu kita kalau baca doa dulu-dulu, ya Allah lembut santunnya, ya Allah. Okey. Jadi dengan Allah saja, sebab Allah tidak pekak. Allah sangat dekat, Allah tak jauh dan Allah tak berisik, ya Allah. Ya Allah Tuhan, susah hati ya Allah. Bisik je dengan Allah, betul? Kalau dapat I love you bisik dengan I love you kuat-kuat, mana lebih mahal? I love you. Tak rasa pun. Tapi kalau anak kita sampai cucu kita datang, I love you so much. Cucu yang keras-keras pun kalau bisik, I love you so much. Dia jadi memang automatically cubalah peluklah cucu. Okay, peluklah anak. Cakap I love you secara lembut. Terima kasih banyak. Jadi anak baik.
Opa tahu cucu opa baik. Cepat je ngangguknya. Kalau tanya, cucu opa ni baik ke dok? Tak tahu lah. Tapi bila kita bisik, opa tahu cucu opa ni cucu yang sangat baik. Ngangguk cepat sebab kita nak lembut. Sebab orang yang boleh senyum jiwanya lembut. Siapa yang susah senyum walaupun perangainya macam lembut, jalannya lembut, tapi belum tentu jiwanya lembut. Sebab itu kadang kata ada orang nampak macam kasar, tapi sebenarnya ada orang nampak macam gagah, macam garang, macam hebat, tapi dalamnya. Ada seorang hamba Allah masa suaminya meninggal, ya Rabbi, boleh layan kita ngeng macam tak ada apa-apa. Engkau ni sedih ke tak? Sedih juga. Orang balik, anaknya kata apa? Tak cukup tanah, nangis. Sebab nampak keras, nampak kuat, tapi dalamnya lembut. Itu tanda orang itu masih punya lembut, tapi pendidikan dia membuatkan dia simpan lembut tu ke dalam. Susah nak keluarkan. Okay, sebab itu kita kata nampak orangnya macam berani, macam kuat, macam kasar, macam besar, tapi tengok dia nangis, ya Allah. Dia cepat kesian, dia cepat membagi. Ya Allah, kesiannya, bagi terus, jangan tanya-tanya. RM1 ke RM2, bagi je berapa ada. Lembut hatinya. Okey, boleh nampak ini kekuatan. Tadi makanya kalau kita ada apa-apa impian, ada hajat, nak jumpa siapa, nak minta siapa, mintalah dengan senyuman dan lembut yang boleh tolong upah dah. Tanya dulu walaupun kita berhak suruh, betul? Esok cuti tak? Esok ada kerja apa? Esok sibuk tak agak-agak? Tak ada lah. Mak nak apa? Walaupun kita berhak suruh dia, besok bawa mak pergi sini. Itu ayat arahan. Betul? Esok ada kerja tak? Esok sibuk tak? Baru masuk kita punya. Garanti jawabnya apa? Okey. Cuba tengok. Okey, jangan paksakan. Tapi minta sebenarnya paksalah juga. Tapi ayatnya apa? Lembut. Ayatnya lain. Okey, itu kekuatan. Okey, oleh itu orang yang dalam keadaan jiwanya tenteram dan tenang, maka dia akan lebih mampu untuk berfikir dan melaksanakan sesuatu pekerjaan. Wanita dikenali paling cepat cemas. Maka sebab itu wanita antara 3 orang stres, 2-nya adalah wanita. Apa sebab wanita stres? Sebab dia cepat cemas. Ini perangai orang perempuan. Oleh itu hadapi cemas itu dengan senyum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cepat-cepat sebut nama Allah supaya cemasnya kurang dan boleh berfikir. Tak tahu, tak boleh nak fikir apa dah ni. Macam mana? Tiba-tiba je. Okey, itu selalu. Kemudian kita kata kita tengok sikit lagi. Ada orang mengatakan bahawa kalau berolahraga kita gembira, betul? Kita hilang stres, betul? Tapi kalau main terpaksa, olahraganya terpaksa, siapa jogging gelak angkat tangan? Sebab itu jogging yang sehat bukan seorang-seorang. Jogging yang sehat berdua, boleh sembang. Kalau seorang apa? Habis jogging mati. Sebab emosinya tidak seimbang. Sebab itu ajak jiran, jom kita jogging. Jalan. Ya. Sudah subhanallah aja lah. Sama-sama zikir, betul? Maka sekali lagi kita kata, belum tentu senaman itu membuat kita sehat kalau emosinya tidak sehat. Maka senyum ini membaiki kekuatan perasaan dan menyempurnakan hati. Okey? Yang sakit hati, betul? Maka kita katakan wajah paling berharga, betul? Wajah paling berharga, betul?
Kita basuh muka banyak kali. Banyak ke sikit? Banyak kali. Tak basuh kaki tapi tetap basuh muka. Bermakna uduk kita mengajar kita cantik. Uduk mengajar kita tenteram. Siapa sakit kepala, siapa stres, apa benda, basuhlah muka. Kerana saraf di muka ini memberi ketenangan. Sebab itu kalau susah hati basuh muka. Tapi istilah basuh muka itu uduk. Basuh muka, basuh kaki. Itu kekuatan. Maka kita katakan, setelah basuh muka, basuh kaki mesti mampu senyum. Kerana dia kata apa? Sedikit. Kalau dapat senyum, bermakna engkau menggerakkan 13 urat nadi. Kalau kita boleh senyum, kita menggerakkan 13 saraf dalam wajah kita. 13 saraf, bermakna saraf tu bergerak macam orang buat acupuncture. Siapa buat acupuncture kecantikan? Dia nak menggerakkan saraf tu guna pin acupuncture tu. Rabi, duduk. Tapi kecil je lepinya. Kata nak cantik, betul. Sebenarnya untuk kita sihat, dan bila urat kita cantik, maka mudah nak gelak ni. Okay? Jadi jangan terus kekal garang. Siapa mak garang kat tangan? Kalau garang memang muka kita pun kerah. Jadi belajar lembut tapi tegas. Pukul 9, 10 minit mesti pinggan dah basuh. Pukul 10.30 semua baju dah lipat. Nak kena jerit tak? Tak payah jerit. Pakai time. Kata masa anak saya kecil, jarum panjang sampai pukul 3, mak nak tengok semua orang dah pakai baju lain daripada baju tidur. Sebab dia tak tahu nak tengok jam kan. Tengok jarum panjang. Ya Allah dah dekat. Itu yang mandi Piramli kan. Boom. Belakang tak basah. Sebab airnya lepas kan. Itu kita boleh menyemak lah nak kita mandi on time kan. Mandi sebab nak kejar waktu. Okey. Ingat, dengan senyum kita menggerakkan berapa saraf? 13 saraf. Sebab itu kita kata nak cantik facial lah. Facial gerak semua, betul? Kita ada 50 saraf. Kenapa kita buat gitu? Bangun tidur pertama picit lah semua. Bangun tidur. Sebab sarafnya rehat masa tidur. Jadi kejut kembali. Ini semua nak cantik ni. Kalau janggut wajah ni dapat digerakkan, boleh syukur alhamdulillah ya Allah masih boleh bangun. Betul? Itu ke-13 paling sikit. Kalau gelak lagi banyak lah kot tak? Besar bukanya. Betul? Okey. Kemudian kita kata orang yang banyak senyum, tadi kita dah sebut, ketika tuanya, bila dia tua maka paling sedikit kedutan wajahnya. Paling sedikit. Akhirnya nampak awet muda. Dah tua sebenarnya tapi masih awet muda. Tapi dan orang Arab sangat-sangat menyanjung wanita-wanita yang boleh senyum. Orang tua-tua yang boleh senyum. Wanita Arab tak boleh senyum langsung. Itu masalah besar. Kalau kita jumpa ke airport, memang latih tak senyum. Tapi bila mereka sudah tua dan boleh senyum, itu ibu-ibu atau orang tua yang sangat disanjung oleh orang-orang Arab. Okay? Jadi yang tua-tua ni senyumlah banyak-banyak. Jadi semua orang akan kesian kita, betul? Ada seorang hamba Allah, kawan mi, tua, tapi ya Allah garangnya satu badan. Jadi dia dah pakai tongkat. Jadi nak angkat beg kan susah. Kita nak tolong, jangan tolong. Saya sudah biasa hidup seorang. Jadi saya mesti belajar hidup seorang bila-bila masa di mana sahaja. Aduh, letih juga buku yang dibaca. Kalau ada orang, apa salahnya? Orang nak tolong, salah tak? Orang kata, tak payah tolong. Right? Dengan cara begitu tu, sentap juga kita. Syukur alhamdulillah.
Artinya langsung tidak mau ditolong. Bermakna dia tak ada apa? Senyum. Orang tolong kan seronok. Tak apa, kita tolong bukakan. No, I'll do it my own. I dah biasa seorang. Lambat pun tak apa. Dia terkial-kial depan kita je. Bayang macam mana? Nak buka kontainer tu. Duduk sebelah kita. Rasa macam mana? Aduh. Dan bila kita nak tolong dia, ya Rabbi, sedihnya kita. Dari nak gelak tadi tak gelak. Dia memang tak gelak-gelak. Sebab dia merasa tak disable tu macam satu kelukaan. Itu silap kita. Kalau yang kita ada yang ada sikit kelemahan-kelemahan, anggap itu hadiah dari Allah. Hadiah. Kalau ada orang nak tolong, syukur alhamdulillah. Tak ada orang, okey lah, betul. Tapi cara tu, tak apalah. I dah biasa seorang. Mati seorang kamu. Itu pun takut. Maka kita kata, mana satu daripada kata, kalau banyak senyum dari muda, maka habit kebiasaan itu akan membantu kita tidak mudah sakit. Kalau sakit cepat sembuh. Boleh nampak? Kalau sakit cepat sembuh. Carilah semua orang yang darah tinggi, darah rendah. Tengok mukanya, sekarang tak ada. Orang yang lembut, santun, banyak senyum dengan orang, banyak bantu orang, sakitnya ada tapi bertahan, dia tak gelak je. Saya ada darah tinggi, ada kerja manis, ada gitu, ada gini. Tapi ada orang yang, saya ni 3 serangkai, tak boleh makan ini, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Oh letih weh. Betul ke tidak? Dia kasih 3 serangkai itu yang membuatkan dia menderita. Jangan. Nikmati semua hadiah dari Allah. Nikmati. Nikmat maknanya apa? Terima. Betul? Jadi kalau berkah semua ubat, minum air kosong je. Minum air kosong tapi ya Allah jadikan air ni penawar. Ya Allah jadikan ubatnya penyembuh. Sebahagian dia sebab aku dapat kesembuhan darimu ya Allah. Air je. Sebab badan kita 70% air. Kalau air tu sehat, seluruh tisunya sehat. Nak air Zam-Zam. So yang pergi umrah jangan minum air lain. Bawa pergi balik cukai je lah kat masjid. Bawa balik berat sikit tak apa. Kerana kita nak sucikan tak apa ya darah-darah yang ada dalam tubuh kita. Berat tak nak bawa botol ni. Leceh dan nadang Pak Arab tu berebut. Letih juga. Artinya sekali lagi bangun kekuatan kita diminta menghias diri kita apa? Dengan senang hati. Sebab tanda orang sihat dia boleh senyum walaupun dia sakit. Dia sakit tapi boleh senyum. Agak-agak kita melawat bahagia tak? Kau tengok senyum ni panjang lagi umurnya. Betul? Kau tengok muka sedih orang bini, dekat-dekat dah nak jalan. Jangan. Maka kekuatan yang kita nak angkat ialah kita merasa bahawa kita walaupun diuji dengan kesakitan tapi kita terima dengan rasa syukur. Sebab kita kata anak meragam, jomi meragam, cicit meragam, cucu meragam, itu hadiah. Kamu boleh senyum tak dengan cucu yang meragam? Nenek cakap jangan baling. Senyum tak tu? Tak senyum dah. Pegang anaknya, pegang cucunya cerita. Kan tadi opa dah cakap. Boleh dengar ke tak boleh dengar? Jangan buat dia tengah noneng-noneng. Nenek dah cakap dah. Dia tak akan terdengarnya. Itu kita kata perlu ada kaedah bagaimana melatih anak senyum. Kalau ambil gambar pegang semua. Jangan marah dekat. Memang dah ada. Okay? Kalau kita tengok Hasan Al-Basri kata apa tentang senyum. Dia kata apa? Sesungguhnya hati itu ada hidup dan mati. Hati ni ada hidup dan mati. Masa hidup kita seronok buat ibadah. Masa mana hati itu hidup, hatinya bahagia, gembira. Tenaganya berganda-ganda naik. Sebab itu dia kata, masa hati aku hidup, aku buat semua yang sunat-sunat selain pada yang wajib. Tapi bila hati aku mati, artinya tidak gembira, sakit dan sebagainya, aku hanya buat yang fardu sahaja.
Jadi sakit apa pun yang fardu tetap buat. Kalau buat dengan gembira, sakitnya semakin cepat sembuh. Okey? Sebab itu kalau kita diminta, dia kata apa? Kalau aku rasa hati aku mati, aku hanya membuat amalan-amalan fardu sahaja. Jadi kita agak-agak termasuk yang mana? Mati ke hidup? Kalau solat, kalau kat masjid mati semua. Jangan. Okey? Datanglah ke masjid dengan hati yang hidup. Jumpa orang salam, jumpa orang salam, jumpa orang salam. Berapa orang jumpa orang salam? Semua yang ada ni salam. Siapa duduk tepi pintu tak terima salam orang? Gila. Betul. Kita tahu sampai nak duduk dah. Entahlah kamu. Nak salam orang sebelah berletih. Macam mana nak dapat senyum? Betul tak? Jadi kalau boleh kita sebanyak-banyaknya. Ini kekuatan. Kalau mereka Attab bin Said kata apa? Satu ketika Said bin Jubair pernah menceritakan satu kisah kepada kami yang membuat kami semua menangis. Orang ni cerita dia buat semua orang menangis. Bila dia tengok semua orang menangis, dia berhenti bercerita. Tapi dia tak balik. Dia tunggu orang menangis tu sampai habis dan dia buat pula cerita yang gembira. Aku tidak akan tinggalkan kamu dalam keadaan tidak boleh ketawa. Ini sebab kita kata Al-Quran banyak kisah. Banyak kisah. Jadi kalau dapat apa kita kata tuan guru yang ada gelak, ada ketawa, ada ceria, jadi anak muridnya cepat pandai. Okay, jadi kalau cikgu-cikgu, kalau ada cikgu tak kira cikgu Quran ke cikgu apa ke cikgu tajwid ke apa ke, janganlah garang benar. Apa sebab tajwid kita jadi sakit? Dapat cikgunya panjang 3 rakaat tu 5 ini ke oh Allah pung. Jadi kalau yang mengajar, yang tak boleh mengajar cucu, mengajar siapa-siapa ke, belajar mengajar dengan gembira. 5 macam mana? 7 macam mana? Nganga-nganga terus. Kalau tak nampak macam mana? Sebab itu saya belajar pakai jari je. 2 ya. 3 senang tak kita faham? Dengan gembiranya tahu, oh 3 ni, 5 ni, 4 dia begini. Boleh nampak? Jadi mengajar cucu jangan garang-garang. Ni nenek-nenek garang semua ni. Akhirnya cucu lari. Allah nenek datang. Kita mesti suruh ngaji. Betul? Kemudian kita kata satu kisah lagi. Satu di sebuah restoran. Oh, dia tak bagi. Okay. Last one. Kita ada mohon dapat zikir sebelum tamat kuliah. Sebuah restoran pekerjanya mogok. Macam mana cara dia mogok? Kami minta gaji naik tapi tak dapat. Dah nak praktis naik baca khutbah. Okeylah tu. Berkah tu yang main-main. Tapi perhatian kita pecah. Jadi budak ni ke atas. Okey. Jadi pekerja restoran ini kata apa? Kita nak mogok. Apa cara dia mogok? Dia pakat sama pekerja. Dari hari ini selagi gaji kita tak naik, kita jangan bekerja dengan senyum. Kita kerja masam-masam je. Nak makan apa? Minum apa? Okay. Dalam masa seminggu, syarikat itu rugi 60%. Hanya puncanya apa? Pekerja tidak senyum. Sebab itu Nabi dalam seluruh perniagaan modal pertamanya senyum. Semua orang tepi jalan kalau dia lalu, semua orang perasan. Sebab apa? Wajahnya senyum. Wajah senyum tak payah keluar gigi. Berjalan dengan senyum. Okay. Itu gila lah pula. Tak ada siapa kata gila. Okay? Kemudian Muhammad Amin pula kata, orang yang banyak tersenyum tidak hanya merupakan orang yang paling bahagia dalam hidup. Paling bahagia. Bukan bahagia saja. Paling bahagia dalam hidup. Dia juga merupakan orang yang paling mampu melaksanakan tanggungjawab dan pekerjaan. Walaupun besar. Paling pandai. Paling belakang ni. Paling pandai dalam menyelesaikan masalah.
dan juga paling banyak mendatangkan manfaat untuk dirinya dan untuk orang di kelilingnya. Dah baca khutbah dah. Okey, cantik. Tak boleh senyum ni, mak garang lah. Tak apa. Jangan main-main. Jadi itu di antara kekuatan paling bertanggungjawab, paling boleh menyelesaikan masalah, dan yang penting paling bermanfaat. Dia dah bagi tahu masa dah habis, cukup lah tu. Okey, baju dah pakai hard rock cafe, hard nyai, jangan main-main. Okey, jadi kekuatan yang kita nak angkat, maka pilihan kita ialah seorang hamba diberi pilihan, kamu nak jawatan ke, nak duit ke, nak senyum. Okey, maka jawapan dia apa? Saya tak nak pangkat kerana pangkat banyak jawatan, dan kalau saya tak buat saya banyak dosa. Harta boleh mendorong saya untuk banyak lara, banyak lalai. Tapi saya memilih untuk dapat senyum dan ketawa. Kerana senyum dan ketawa boleh cari harta. Senyum dan ketawa boleh rapatkan orang. Senyum dan ketawa membuat saya sehat. Akhirnya dia memilih syarat yang ketiga yang dibekal oleh bosnya untuk dia merasa hidup ini sebenarnya sangat nikmat. Okey, itu di antara sikit yang kita sentuh, dan kita belum bercakap mengkaji tentang senyumnya Rasulullah. Mi tak faham nak baca yang mana sayang? Teh mana teh tadi? Nak baca selawat ni ke? Ke macam mana? Nak baca selawat ni ke? Permintaan daripada Datin Nuraini, orang tua mesti look good and to feel good. Wah, dah cakap dah, betul? Mohon buat praktikal zikir sebelum tamat kuliah. Zikirnya mungkin 7 mahkota dunia akhirat. Mari kita sama-sama. Betul? Baca zikir ini. Ni. Inilah zikirnya kot. Okey, yang pertama kita kata mahkota zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul? Ya. Lahul mulku wa lahul. Kita nak sebut, nak baca ramai-ramai ke apa? Panggil Datin. Nak baca ramai-ramai ke Datin? Ataupun nak saya sebutkan apa zikirnya? Zikir pertama dia kata zikir mahkota zikir dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi. Jadi diorang bangun, diorang pun senyum, diorang berzikir. Oh ya. Dengan doktor. Maknanya salah satulah. Oh ya ke? Bangun ramai-ramai lah sampai sonok. Tapi perlu. Jom sama-sama. Okey, jom. Kita kongsi-kongsi. Berdirilah. Jom. Nak berdiri katanya. Datin kata berdiri lebih selamat. So senyum. Dan boleh senyum. Cantik. Ambil gambar. Mai tu rapat sikit. Jadi 2 hala, bukan Ya. 1 hala. Ya, problem. Cantik. Okey, jom. Jatuh boleh kan? Kita ambil satu. Ambil satu lah, yang mana senang ni. Rabbana atina boda. Jam-jam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada satu zikir. Datin nak saya juga mulakan. Satu kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh kita buat yang tu? Yang kedua, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh? 1, 2, mula. La ilaha illallah. Bukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Okey sayang. Terima kasih banyak Datin. Kita kena Tak apa, banyak dah berzikir. Ni nak bagi Pasal ilmu dah banyak sampai. ada fotokopi dah ni. Boleh kita buat fotokopi. Fotokopi nanti. Okey, Ilmu insya-Allah. dah banyak dapat. Kita dah berzikir. Terima Betul kasih. betul betul. Okey sayang. Kita lagi tolong mak sayang. Bisa, ya? Mudah-mudahan selamat. Betul. Terima kasih pada Datin Nuraini yang menggerakkan kita untuk kita sikit melihat apakah zikir-zikir yang biasa. Sila duduk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Maha lembut, ya Allah ya Maha penyantun, ya Allah ya Maha penyayang. Ya Allah bukan ya Allah ya Wahhab ya Maha memberi, ya Allah. Engkau yang memberi kami kehidupan, ya Allah. Engkau juga yang akan menyiapkan kematian kami, ya Allah. Berikanlah kami kehidupan kami ini kehidupan yang Kau benar-benar menjadikan kami bahagia, ya Allah. Berikanlah hati-hati kami, hati-hati yang mampu untuk tersenyum kerana mencari redha-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang benar-benar merasakan bahawa nikmatnya senyum ini merupakan hadiah terbesar dari-Mu, ya Allah. Sihatkanlah kami dengan senyuman-senyuman yang benar-benar Engkau redai, ya Allah. Kami ingin mencintai kekasih-Mu Rasulullah yang paling banyak melemparkan senyum-Mu untuk mencari kekuatan sebagai seorang hamba Allah. Ya Allah, sebagai kami orang yang melembutkan hati dan perasaan kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, latihlah kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, merasakan nikmatnya senyum yang Engkau berikan secara percuma, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan dan suasana yang membenarkan kami untuk ketawa dan tersenyum tapi tidak berlebihan, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mewahkanlah perasaan kami agar kami mampu tersenyum untuk semua orang dalam setiap ketika dan keadaan. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau Engkau izinkan kami menangis, maka izinkan kami tersenyum untuk menikmati ujian-ujian-Mu, ya Allah. Agar hati kami terus kuat, terus kukuh, perasaan kami terus mantap dan pikiran kami terus cerdas, ya Allah, untuk melengkapkan diri menjadi hamba-Mu, ya Allah, untuk mendapat syurga-Mu dalam bentuk kesihatan di dunia dan kesihatan di akhirat, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami melakukan ibadah-ibadah kepada-Mu dalam keadaan kami gembira, ceria dan senang hati, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah tangisan taskan kami membuahkan senyuman-senyuman, kalau tidak di sini nanti di sana, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, latihlah kami, didiklah kami, bimbinglah kami, ya Allah, agar kami tidak kedekut untuk mensedekahkan senyuman, ya Allah. Karena Engkau sudah menjanjikan bahawa senyuman itu merupakan satu daripada sedekah yang Engkau terima untuk layak masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dengan muka-muka yang muram dan masam, ya Allah. Jauhkan perasaan kami diserang daripada penyakit duka cita dan risau, bimbang, ragu-ragu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rasakanlah bahagia di hati kami, rasakanlah bahagia di rumah kami, rasakanlah bahagia kami dengan anak-anak, rasakanlah kami bahagia di tempat kerja, rasakanlah kami bahagia bersama sahabat dan kerabat, ya Allah. Agar kami benar-benar dapat mengamalkan rasa sayang dan rasa cinta ini sebagai hamba-Mu, membangun hubungan dengan sesama manusia yang akhirnya merasa bahagia untuk membuat hubungan dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bermanja dan berbisik dengan-Mu dengan rasa bahagia, ya Allah. Angkatlah seluruh doa kami, bisikkan kami, senyuman kami sebagai sebahagian dari kami dapat ampunan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang boleh tersenyum walau Kau hadiahkan sakit, ya Allah.
Karena Engkau menjanjikan satu dari penyembuh adalah dengan tersenyum, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah umur kami, ya Allah, dalam keadaan kami mampu tersenyum, ya Allah. Karena ini menandakan kami dalam keadaan yang Kau redai, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perasaan duka cita, bimbang, ragu-ragu, hasad, dengki, ya Allah. Kan ini boleh membunuh cinta dan membuat kami muram durja, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.